Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua pelajar tingkatan 4. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang asas nombor. Alright. Jadi dalam tajuk ini pelajar sepatutnya boleh mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Apa benda tu? Alright, jom kita tengok satu persatu. Jadi apa itu asas nombor? Asas nombor ialah sistem nombor yang merangkumi digit sifar hingga 9. Sistem nombor terdiri daripada pelbagai asas nombor. Okey, mesti awak blur kan apa cikgu sebut ni? Asas 10 atau decimal merupakan asas yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okey, apa maksudnya? Jadi pelajar dalam kehidupan seharian kita, awak gunakan nombor sifar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi nombor-nombor ini ialah nombor asas 10. Sifar asas 10. 1 asas 10. 2 asas 10. 3 asas 10. 4 asas 10. Kenapa kita kata nombor ini asas 10? Sebab nombor asas 10 terdiri daripada 10 angka, iaitu 10 digit, iaitu sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daripada 10 digit ini, terhasillah banyak lagi nombor lain yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Jadi angka-angka lain wujud daripada 10 digit ini. Start daripada sifar sampai 9. Okey. Cikgu, kenapa kita tak ada tulis pun asas 10? Ya, asas 10 tidak wajib ditulis. Okey, macam kuasa 1 tidak wajib ditulis. Okey. Tahukah anda asas nombor apakah yang digunakan dalam sains komputer? Jadi, asas nombor ini bukanlah perkara baru ya pelajar. Asas nombor ini banyak digunakan dalam sains komputer. Kalau awak pelajar ASK, awak biasa menggunakan asas 2 dalam awak punya program C++ ataupun programming. Jadi different base numbers. Jadi ini nama-nama asas. Okey, asas 2 binary. Okey, jadi dalam komputer pula, dalam awak punya calculator. Dalam calculator awak akan nampak perkataan bin ini. Okey, cikgu dah ajar awak bagaimana cara tekan kalkulator pada minggu lepas. Jadi bin ini ialah asas 2. Bin itu ialah binary. Base 3, base 3 ternary, ini tak ada dalam awak punya calculator. Jadi dalam calculator awak cuma ada asas 2, okey, asas 8 dan juga asas 10. Yang hexa tu ialah asas 16. Okey, dalam kalkulator awak juga ada hexa ni, hexadecimal. Asas 16. Okey, ini nama-namanya. Okey, cuma perlu tahu je lah, cikgu bagi tahu cuma perlu tahu. Okey, jadi inilah dia asas-asas nombor. Jadi asas 2 terdiri daripada 2 digit. Okey, dia mesti start dengan sifar. Okey, jadi asas 2 terdiri daripada sifar dan 1. 2 tidak termasuk. Jadi kalau untuk asas 2, nombor yang sebelum 2. Jadi sifar dan 1. Okey kan, asas 10 dia ada 10 digit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi asas 10 tidak termasuk nombor 10. Semua nombor sebelum 10 daripada sifar sampai 9. Dan dia ada 10 digit. Jadi asas 2 dia ada 2 digit. Okey. Asas 2 dia ada 2 digit, iaitu sifar dan 1. Okey, 2 digit. Maksudnya semua nombor sebelum 2. Okey, asas 3, sifar 1, 2. Tak termasuk 3. Semua nombor sebelum 3. Asas 4, sifar 1, 2, 3. 4 tidak termasuk. Kalau 4 tak termasuk, 5 lagi dah tak termasuk. Maksudnya semua nombor sebelum 4. Okey, asas 5 pun sama. Semua nombor sebelum 5. Asas 6 pun sama. 7 pun sama. 8 pun sama. 9 pun sama. Okey, boleh? Jadi dalam asas 10 ada berapa digit? Ada 10 digit. Sifar sampai 9. Dalam asas 3 ada berapa digit? 3 digit. Sifar 1, 2. Okey. Seterusnya, apa beza digit dan angka? Digit bermaksud simbol atau nombor yang digabungkan dalam membentuk nombor dalam sistem penomboran. Okey, sebagai contoh, asas 10. Okey, 156. Jadi di sini kita gunakan digit 1, digit 5 dan digit 6. Okey. Cara tulis dan sebut asas nombor. Jadi ini untuk asas yang lain. Sebagai contoh, dalam buku teks awak ni, contoh buku teks 3, 2, asas 5. Okey. Jadi 3, 2, asas kita tulis kecil sebelah kanan.
3, 2, asas 5. Kita tak sebut 32 asas 5. Okey, 3, 2, asas 5. Tapi kalau asas 10, kita sebut 32 kan? Itu nombor yang biasa kita guna dalam kehidupan seharian. Asas 10 dia berkecuali. Sebab dia ialah nombor yang kita biasa guna dalam kehidupan seharian. 3, 2, asas 5. Ulang balik. 3, 2, asas 5. Okey, very good. Okey, seterusnya. Saya bagi lagi contoh. 1, 5, 7, asas 8. 1, 5, 7, asas 8. Okey, kat bawah tu asas 8. Okey, kita cuba ingat balik. Asas 8 ada berapa digit? Ada 8 digit. Apa digit dia? Sifar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua nombor sebelum digit 8. Ialah digit untuk asas 8. Okey. Cara tulis yang sebut. Okey, ambil lagi. 1101 asas 2. Bukan 1101 ya belajar. 1101 asas 2. Ulang. 1101 asas 2. Okey, very good. Okey. Okey, anak-anak pelajar cikgu, kita start dengan asas 10. Jadi kita akan susun nombor asas 10 daripada kecil sampai besar. Okey, jadi cikgu susun kita start dengan sifar asas 10 ataupun boleh tulis sifar sahaja sebab asas 10 tak wajib tulis asasnya. Okey. Kemudian 1 asas 10. Lepas nombor 1 kan dalam asas 10 ada nombor sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Jadi 10 digit ni kita guna untuk tulis nombor dia lah. Itu yang terhasil sifar. Lepas sifar 1, lepas 1 nombor 2. 2 asas 10. Lepas tu 3 asas 10. 4 asas 10. 5 asas 10. 6 asas 10. 7 asas 10. 8 asas 10. 9 asas 10. 10 asas 10. Okey, macam mana dapat nombor 11? Okey, macam mana dapat nombor 10? Lepas 9. Kan 9? Okey, kan digit dia dah habis. Kita ambil digit yang seterusnya. Kita tak boleh start dengan sifar. Nombor kita tak boleh start dengan sifar. Jadi, kalau sifar 1, dia dapat 1 lah kan? Jadi, kita tak start dengan sifar. Kita start dengan 1. Okey. Okey, jadi macam mana kita dapat 10 tadi? 9 kan dah habis digit. Jadi, kita start dengan nombor seterusnya. 1. Lepas 1, 1 sifar. Sebab tu dapat 10. Kemudian 1, 1. Sebab kita dah ambil 1 sifar, kita ambil 1, 1. Okey, 1, 1 asas 10. Kemudian 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, 1, 9. 1, 9. Dah tak boleh ambil lagi nombor kan? Jadi, kita ambil nombor 2 pula. 2, sifar asas 10. Itulah asalnya nombor itu dicipta. Dia gabungkan digit yang ada dalam asas 10. Dapatlah turutan nombor secara menaik daripada sifar sampailah 20 asas 10. Okey? Tak nampak? Okey, tak nampak. Kita tengok contoh seterusnya. Okey. Asas 2 kepada asas 10. Okey, sekarang kita tengok Asas 2, kita check. Asas 2 terdiri daripada nombor sifar dan 1 sahaja. Okey. Jadi, asas 10. Sifar asas 10 sama juga dengan sifar asas 2. Okey, lepas sifar ambil nombor 1 pula. 1 asas 2. Dah habis nombor kan? Dah habis nombor, kita ambil 1 sifar asas 2. Nilainya sama dengan 2 asas 10. Okey, lepas tu 1, 1 asas 2. Nilainya sama dengan 3. Okey, lepas tu tak boleh ambil 1, 2. Sebab 2 dah habis. Okey, jadi kita pun ambil 1 sifar. Okey, tak boleh 1 sifar dah ada kat sini. Okey, jadi 1 sifar asas 2 sama nilainya dengan 4 asas 10. Okey, kemudian 1 sifar 1 asas 2. Boleh? Kemudian 1 sifar. Kenapa 1 sifar cikgu? Yalah, kita tak boleh masuk nombor lain lagi. Nombor lagi besar, kita kan ada sifar dengan 1 je. Selepas 101, kita akan dapat 110. Nombor selepas itu. Okey, asas 2. Lepas tu 111. Sebab masih boleh guna 1.
Okey, sekarang dia satu. Maksudnya semua nombor dah habis guna kan? Kena ambil 1, sifar, sifar, sifar. Okey, ada 3 sifar. Kenapa tak boleh letak 2? Sebab sini kita dah letak 2 sifar. Okey, jadi sekarang kita gunakan 3 sifar. Jadi nilai 9, 1, sifar, sifar, 1, asas 2. Okey, nilai 10, 1, sifar, 1, sifar, asas 2. Okey. Okey pelajar, jadi kalau awak tak percaya nilai dia sama ke tak, awak boleh check pakai kalkulator. Macam cikgu ajar sebelum ni, awak tekan on, lepas tu awak tekan mode. Okey, sampai awak jumpa SD regular base, awak pilih base. Okey, kemudian awak pilih binary. Okey, binary yang dekat log. Okey, dekat log. Alright, kemudian kita ajar kan sebelum ni, awak masukkan nombor, contohnya kita nak check betul ke satu sifar asas 2 sama nilai dengan 10. Okey, jadi kita pun satu sifar sama dengan, kemudian kita tekan DEC atas X kuasa 2. Alright, jadi kita dapat nilai 10. Awak boleh check pakai kalkulator awak. Okey, seterusnya asas 3 kepada asas 10. Okey, jadi kita tengok asas 3 ialah nombor sifar 1, 2. Tak termasuk 3 lah. Okey, sifar asas 3. Lepas sifar 1 asas 3. Lepas tu 2 asas 3. Okey. Kemudian dah habis kan nilai. Kita pun ambil 1 sifar asas 3. Okey, 1 sifar. Kemudian 1 asas 3. Kemudian 1 2. Guna nombor yang ada, jadi turutan nombor menaik. Okey, 1 2 asas 3. Jadi dah habis pakai nombor, tak boleh guna lagi. Jadi ambillah 1 sifar asas 3. Kemudian 1 sifar 1 asas 3. 1 sifar 2 asas 3. Okey, kemudian dah habiskan nombor. 1 sifar asas 3. 1 asas 3. Jadi kalau nak check, kalau tak guna kalkulator lah kan. Okey, nak check tak guna kalkulator. Jadi yang ni sifar asas 3. Maksudnya sifar darab 3 kuasa kosong. Sebab ni tempat sah. Jadi 3 dia mesti kuasa kosong. Jadi sifar darab 1 dapat sifar. Okey, sekarang kita ambil 1 kuasa 3. Okey, 1 darab 3 kuasa sifar tambah 1 darab 3 kuasa 1. Okey, 1 darab 3 kuasa sifar 1 tambah 1 darab 3 kuasa 1, 3. Dapatlah 4. Itu cara nak cari nilai yang kita akan belajar selepas ini. Okey pelajar, kan cikgu buat video ni selepas cikgu dah ajar bab ini pada awak. Jadi kita nak cuba refresh balik apa benda yang kita dah belajar. Okey, ataupun just guna kalkulator check nilai. Betul ke 1 2 asas 3 sama juga nilai dia 5? Okey, awak check. Boleh? Okey. Asas 5 kepada asas 10. Jadi kita senaraikan digit yang ada dalam asas 5. Sifar 1, 2, 3, 4. 5 tidak termasuk. Okey, sifar asas 5. Okey, kemudian 1 asas 5. Okey. Kemudian 2 asas 5, 3 asas 5, 4 asas 5. Okey, 5 tak ada. 1 0 asas 5. 1 1 asas 5. 1 2 asas 5. 1 3 asas 5. 1 4 asas 5. Okey, seterusnya 2 0 asas 5. Okey, kalau tak percaya kita check guna kalkulator. Okey, seterusnya berikan 2 contoh nombor yang mewakili nombor asas 2. Jadi kita kena ingat asas 2 dia terdiri pada digit sifar dan juga 1. Jadi bagilah contoh yang pertama. Okey, 1 1 sifar 1 asas 2. Contoh yang kedua, okey 1 1 asas 2. Asalkan dalam contoh yang awak bagi tu tak ada nombor yang melebihi digit 1. Okey, tak boleh melebihi digit 1. Okey, seterusnya berikan 2 contoh yang mewakili nombor asas 3. Kita keluarkan digit yang ada dalam asas 3. Sifar 1 2. Okey, bagi je jawapan. Okey, jawapan yang pertama. Okey, 1 sifar 2 asas 3. Okey, jawapan yang kedua 2 sifar asas 3.
letak saja apa saja nombor dengan syarat nombor itu tidak melebihi 2. Okey. Seterusnya, berikan 2 contoh nombor yang mewakili asas 4. Keluarkan digit dalam asas 4 dulu. 0, 1, 2, 3. Okey, tak boleh lebih 4. Maksudnya sampai 3 stop. Okey. Jadi kita pun bagi jawapan yang pertama sekali 1, 2, 3 asas 4 boleh, ataupun 2 sifar 1, 2 asas 4 pun boleh sebab tak ada nombor melebihi nombor 3. Okey, seterusnya beri 2 contoh yang mewakili asas 5. Keluarkan digit untuk asas 5. Sifar 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kita pun keluarkan jawapan yang pertama 1, 2, 3 asas 5. Jawapan yang kedua 4, 0, 1, 2 asas 5 pun boleh. Okey. Berikan satu contoh yang mewakili setiap nombor asas 6 dan asas 7. Okey, yang pertama asas 6. Okey, asas 6 keluarkan digit dia. Digit dia sifar 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi apa-apa nombor je lah. 2, 1, 0, 3 asas 6 asas 6. Okey, asas 7. Okey, asas 7 sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, keluarkan saja apa nombor 6, 0, 1, 5 asas 7. Okey, seterusnya berikan satu contoh nombor yang mewakili setiap nombor asas 8 dan asas 9. Okey, untuk asas 8, cikgu senaraikan digit yang ada dalam asas 8 dulu Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti semua nombor sebelum digit 8. Okey, jadi letaklah apa-apa nombor yang ada nombor ini. Okey, sifar sampai 7. Okey, contohnya 2, 1, sifar 4, asas 8. Alright, seterusnya asas 9. Asas 9 sama macam atas, cuma bezanya ada nombor 8 je lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, letaklah apa-apa nombor 4, sifar 1, 7, 8, asas 9. Senang kan? Alright. Seterusnya, berikan satu contoh nombor yang mewakili nombor asas 10. Okey, letaklah apa saja nombor 9, 8, 7, 6, 5, asas 10. Alright. Apakah nilai tempat dalam nombor asas 2? Okey. Apakah nilai tempat dalam nombor asas 2? Jadi kita ingat balik tajuk indeks. Asas ialah nombor, N ialah kuasa. Okey. Okey, ini contoh yang pertama. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. 6, 2, 3, 1, asas 8. Sebut mesti betul. Okey, jadi 6, 2, 3, 1, asas 8. Maksudnya kat sini, okey, nombor 1 ni dia punya nilai tempat ialah 8 kuasa kosong. Okey, 3 ni nilai tempat dia ialah 8 kuasa 1. Dia bukan lagi tanya nilai tempat 10, ratus ribu. No. Okey, nilai tempat yang ditanya di bawah tajuk asas nombor ni ialah dia punya asas ni kuasa berapa. Okey, nilai tempat tu maksudnya asas kuasa berapa. Okey, kuasa berapa. Itu maksudnya nilai tempat. Okey, jadi kena tahu asas. Sekarang asas dia lah asas 8. Okey, jadi yang pertama ni asas dia 8 kuasa kosong. Yang kedua asas dia 8 kuasa 1. Yang ketiga untuk nombor 2 asas dia 8 kuasa 2. Seterusnya untuk nombor 6 8 kuasa 3. Boleh? 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Start daripada kanan. Kanan lebih afdal. Okey. Seterusnya, nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okey, 1, 1, 1. Okey, tak cukup kotak pula. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Okey, nilai tempat dia cikgu kata apa? Kuasa dia. Okey, kuasa untuk asas. Okey, kuasa untuk asas. Kuasa untuk asas. Okey, sekarang asas ni ialah asas 2. Jadi start 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tulis 2 siap-siap. Okey, yang ujung 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Kena pandai cek nilai tempat dulu. Sebab lepas ni kita nak belajar cari nilai digit. Okey. Jadi, baru sebut dah datang. Okey, nilai digit. Okey. Jadi nilai digit ni kita boleh guna dengan kaedah pendaraban digit dengan nilai tempat ataupun guna
kaedah penggunaan blok sebagai nilai digit. Jadi contoh ini ada dalam buku teks awak. Okey, cikgu akan tunjuk awak darab digit dengan nilai tempat. Okey, blok itu awak boleh tengok dalam awak punya buku teks. Okey, seterusnya. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit. Okey, ni nilai tempat kan? Okey. Jadi kita pun ambil 6, 2, 3, 1. Okey, nilai tempat. Nilai tempat ialah asas kuasa berapa. Okey, asas kuasa berapa. Jadi sekarang asas dia 8, 8, 8, 8. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Tapi sekarang kan kita nak cari nilai digit. Caranya ialah nombor yang kat atas ni darab dengan nilai tempat. Okey, nombor darab dengan nilai tempat. Okey, jadi maksudnya nilai digit 1 darab 8 kuasa sifar. Jadi nilai digit yang pertama ni nilai dia ialah ambil kalkulator dan darab. Okey, 8 kuasa sifar ke 1. Jadi 1 darab 1, 1. Okey, nilai digit untuk 1 ialah 1. Okey, nilai digit untuk 3, kita ambil 3 darab 8 kuasa 1. Ambil kalkulator kira. 3 darab 8 kuasa 1 dapat 24. Nilai digit ni maksudnya dalam asas 10 lah. Nilai digit ni dalam asas 10. Okey, seterusnya nilai digit yang seterusnya 2 darab 8 kuasa 2. 2 darab 8 kuasa 2. Dapat 128. Jadi nilai digit untuk 2 ni ialah 128. Okey, seterusnya nilai digit untuk 6. 6 darab 8 kuasa 3. 6 darab 8 kuasa 3. 3072. Boleh faham belajar? Nilai tempat maksudnya dia tanya yang asas tu kuasa berapa. Kalau nilai digit, kita gunakan kaedah darab tu, darab dengan nilai tempat. Jadi awak darablah nombor yang diberi tu, darabkan dengan nilai tempat. Dapatlah dia punya nilai digit. Nilai digit memang jawapannya dalam asas 10. Okey, seterusnya nombor yang tadi juga, kita keluarkan dia punya nilai tempat balik. Kalau awak ingatlah 1, 1, 1, 1, 0, 1. Okey, jadi keluarkan nilai tempat dulu. Nilai tempat maksudnya asas dia kuasa berapa? 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Sekarang kita nak nilai digit. Nilai digit bermaksud nombor yang atas darab dengan dia punya nilai tempat. Jadi yang pertama ni 1 darab 2 kuasa sifar. Okey, dapat 1. Sebab apa-apa sahaja benda dalam dunia, kuasa sifar nilai dia 1. 1 darab 1, 1 lah. Okey, seterusnya. Sifar darab 2 kuasa 1. Dapat sifar. Okey, seterusnya 1. 1 darab 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2, 4. 4 darab 1, dapat 4. Maksudnya 1 ni, dia punya nilai digit ialah 4. Okey, nilai tempat dia ialah 2 kuasa 2. Okey, satu yang seterusnya. 1 darab 2 kuasa 3. Dapat 8. Okey, yang ni 1 darab 2 kuasa 4. Dapat berapa? Cikgu pun tak ingat 2 kuasa 4. Tekanlah kalkulator. 2 kuasa 4. Okey, 16. Alright. Dan yang ni 1 darab 2 kuasa 5. Okey, 2 kuasa 5, 32. Darab 1 dapat 32. Okey, nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Alright, jadi kita tengok soalan A, pelajar. Awak tengok. A5. Sebelum kita nak cek nilai digit, kita tengok dia punya nilai tempat. Jadi dia 9 kan? 9 kuasa berapa? Sini 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Jadi 9 kuasa 3. Jadi 9 kuasa 3. Kalau nak cek dia punya nilai digit, 5 darab 9 kuasa 3. Lepas tu, take your calculator, just calculate je lah. 5 darab 9 kuasa 3. Okey, dapat 3,645. 3,645. Okey, seterusnya 5. Kita tengok sekarang dia asas 6. Kena tahu dia punya nilai tempat dulu, baru boleh cari nilai digit. Okey, 6 kuasa berapa ni? 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Jadi 5 darab 6 kuasa 2. Jadi 5 darab 6 kuasa 2.
140. Okey, selesai. Senang je kan? Nak cari nilai digit, kena tahu nilai tempat dulu. Sebab tu kita belajar nilai tempat dulu. Okey. Seterusnya, menyatakan nilai nombor bagi satu nombor dalam pelbagai asas. Kita dah tahu nilai tempat, kita dah tahu nilai digit. Sekarang kita nak tahu nilai nombor. Nombor tu maksudnya keseluruhan nilai digit yang ada dalam satu nombor. Jadi satu nombor tu kan ada, contohnya ada 4 digit. Jadi nilai dia berapa? Awak kena tahu. Okey, jadi kita tengok sekarang ni masih lagi contoh yang sama macam tadi, lebih kurang je 11001 asas 2. Jadi kotak yang kedua ni kita bagi tahu dia punya nilai tempat. Nilai apa pelajar? Nilai tempat. Okey, sekarang nilai tempat ni apa tadi cikgu kata? Dia punya asas kuasa berapa? Okey, asas 2. 2. Sekarang asas 2 kan? Mana kita tahu ni dekat nombor tu dah asas 2. Okey, sekarang kita letak dia kuasa berapa? Dia mesti start dengan kuasa kosong. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas kita cari dia punya nilai tempat, kita kena cari dia punya nilai digit. Jadi nilai digit dia ialah 1 darab 2 kuasa kosong. 1 darab 2 kuasa 1. 1 pula kosong Tengok nombor kat atas ni. Okey, kosong darab 2 kuasa 2. 1 darab 2 kuasa 3. 1 darab 2 kuasa 4. Jadi 1 darab 2 kuasa kosong 1. Kosong darab 2 kuasa 1 kosong. Kosong darab 2 kuasa 2 kosong. 1 darab 2 kuasa 3 8. 1 darab 2 kuasa 4 16. Okey, sekarang kita nak nilai nombor. Jadi nak nilai nombor, cara dia kita guna kaedah pengumpulan. Kumpulkan semua nilai digit ni, kita tambah 16 tambah 8 tambah sifar tambah 1. Kita guna kaedah pengumpulan. Apa yang kita kumpul? Kita kumpulkan nilai digitnya. Jadi take your calculator and just tambah 16 tambah 8 tambah sifar tambah 1 dapat 25. Okey, boleh belajar? Senang kan? Okey. Cikgu, kenapa cikgu tak tulis 25 asas 10? Asas 10 kan tak wajib ditulis. Okey, jadi ini nilai dalam asas 10. Okey, menentukan nilai nombor. Okey, soalan yang sama tapi ni dia guna kaedah blok. Okey, kaedah blok. Jadi tengok 2 kuasa 4 nilai digit dia cari, 2 kuasa 3 nilai digit dia cari. Okey, yang ni sifar-sifar tak adalah 2 kuasa kosong 1. Ni satu kotak ni mewakili nilai 1. Yang ni 2 kuasa 3 mewakili nilai 8. Okey, yang ni 2 kuasa 4 mewakili 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. Ni blok ni ada 16. Okey, kena lukilah blok. Ni blok ni ada 8. Ini blok ni ada 1. Kemudian tambahkan juga. Okey, ini menggunakan kaedah blok. Okey, seterusnya. Menentukan nilai nombor bagi nombor dalam asas 3. Okey, jadi tuliskan nombornya dulu. 1, 2, sifar, 2, 1. Cari dia punya nilai tempat. Okey, nilai tempat. Okey. Nilai tempat maksudnya asas kuasa berapa? 3, 3, 3, 3, 3. Okey, kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Okey, jadi nilai digit pula. Okey, ni nilai digit. Okey, nilai digit. Okey, 1 darab 3 kuasa kosong. Nombor kat atas darab dengan nilai tempat. 2 darab 3 kuasa 1. Okey, sifar darab 3 kuasa 2. 2 darab 3 kuasa 3. 1 darab 3 kuasa 4. Ambil kalkulator kiralah. 1 darab 3 kuasa kosong. Okey, dapat 1. Okey, 2 darab 3 kuasa 1. 6. Okey, sifar darab 3 kuasa 2, sifar. 2 darab 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. 2, 54. Okey. 1 darab 3 kuasa 4. 81. Okey. Dah dapat jawapan? Belum lagi. Sekarang kita nak nilai nombor. Jadi kena guna kaedah pengumpulan. Macam mana kaedah pengumpulan? 81 tambah 54 tambah sifar tambah 6 tambah 1. Jadi 81 tambah 54 tambah sifar tambah 6 tambah 1. Dapatlah jawapan dia 142. Okey, ni dalam asas 10. Jadi asas 10 tak tulis pun tak apa. Okey, seterusnya gunakan kaedah blok. Jadi kaedah blok,
3 kuasa 0, 1. 1 nak 1, 1. Okey, 3 kuasa 1, lepas tu kali 2. Okey, maksudnya blok dia ada 3, 3, tapi ulang sebanyak 2 kali. Ni blok pertama, ini blok yang kedua. Okey, yang ni sifar. Sebab kita dah tahu dia akan darabkan sifar, jadi tak ada apa-apa dalam ni. Okey, 3 kuasa 3. Okey, 3 kuasa 3 ada 2 kali. Jadi ini 3 kuasa 3. Ni pun 3 kuasa 3. Okey, kenalah buat blok yang cukup nilainya. Okey. Seterusnya 3 kuasa 4 darab 1. Okey, 3 kuasa 4 darab 1 nilai dia berapa? Jadi buatlah bloknya. Okey. Jadi dapatlah jawapan. Okey. Jadi jawapan dia ialah sama macam tadi. Okey. Dapat jawapannya 142 juga. Okey, asas 10. Zon informasi. Penulisan tanda asas untuk nombor asas 10 bersifat pilihan. Sebab tu cikgu ada tulis, ada tak tulis. Tapi sekarang cikgu banyak tak tulis asas 10 ni. Sebab asas 10 ialah nombor yang kita biasa guna dalam kehidupan seharian. Okey. Tentukan nilai nombor yang berikut. Okey. Jadi nak tahu nilai nombor, kita keluarkan 3, 4 sifar. Okey. Jadi yang ni 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Okey, ini nombor. Okey. Ini nilai tempat. Okey, sekarang saya cari nilai digit. Buat macam ni nampak teratur kan? Okey. Jadi nilai digit sifar darab 5 kuasa 0, 4 darab 5 kuasa 1, 3 darab 5 kuasa 2. Okey, jadi nak tahu dia punya nilai nombor nanti tambahkan saja. Jadi 3 darab 5 kuasa 2, 3 darab 5 kuasa 2, 75. Tambah 4 darab 5 kuasa 1, 20. Okey, sifar, sifar. Okey, ini bukan darab ditambah. Jadi 5, 95. Itulah jawapannya. Okey, seterusnya 3, 4, 1 asas 7. Okey, 3, 4, 1 asas 7, 3, 4, 1. Okey, jadi ini 7 kan? 7, 7, 7. 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Jadi nak kira kira kan? Jadi 1 darab 7 kuasa 0 tambah 4 darab 7 kuasa 1 tambah 3 darab 7 kuasa 2. Lepas tu tekan je kalkulator. Okey. Tambah 4 kali 7 tambah 3 kali 7 kuasa 2. Okey. Dapat 176. Okey, 176. Okey, 1506 asas 8. 1506 asas 8. Jadi 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Jadi kiralah 6 kali 8 kuasa 0 tambah 0 darab 8 kuasa 1 tambah 5 darab 8 kuasa 2 tambah 1 darab 8 kuasa 3. Okey, ambil kalkulator kira. Okey, 6 tambah 0 tambah 5 darab 8 kuasa 2 tambah 1 darab 8 kuasa 3. 838. Okey. Selesai. Okey. Jadi ini praktis sendiri muka surat 40. Jadi ada soalan yang kita dah buat dan cikgu dah suruh awak buat dalam buku dan kita dah bincang. Tuliskan 3 nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 9. Okey, asas 2 sampai asas 9. Okey. Maksudnya dia tak boleh inilah 3 nombor je wakilkan 2 sampai 9. Jawapan yang pertama, saya bagi contohlah. Okey, 1 0 1. Okey, 101. Dia boleh asas 2. Okey, asas 2 boleh. Asas 3 boleh. Asas 4 pun boleh. Asas 5 pun boleh. Asas 6 pun boleh. Asas 7 boleh. Asas 8 boleh. Asas 9 pun boleh. Sebab dia tak lebih semua nombor yang diberi. Okey, nombor 1 selesai. Tulislah apa-apa jawapan. Okey.
Nombor 2, bulatkan 3 nombor yang bukan mewakili asas 6. Jadi keywordnya bukan mewakili asas 6. Okey. 2, 4, 5 wakil asas 6 tak? Ya. Sebab apa? Dia punya nombor tak lebih 6. 2, 1, 2 ya. 3, 4, 5 ya. 3, 3, 2 ya. 3, 7, 1 tidak mewakili asas 6. Bulatkan. 1, 2, 3 mewakili asas 6 sebab tak lebih 6. 4, 6, 1. Okey, dia tidak mewakili asas 6 sebab dia ada nombor 6 kat situ. Asas 6 maksudnya dia punya nombor kena kurang daripada 6. Okey, ini pun sama sebab ada nombor 8 dan 9. Okey, seterusnya nombor 3. Berdasarkan 4 nombor, kenal pasti dan senaraikan semua nombor yang bersesuaian dengan asas yang berikut. Okey, jadi tengok sini. Cikgu bagi contoh satu je, satu nombor je kita bincangkan. Adakah dia asas 5? Okey, kita tengok. Ya. Adakah dia asas 7? Ya. Adakah dia asas 8? Ya. Adakah dia asas 9? Ya. Okey. Jadi ambil yang ni. Cikgu kata dia nak bincang satu je. Okey, tengok asas 5. Tidak, sebab ada nombor 6. Asas 7. Ya. Asas 8. Asas 8. Ya. Okey. Asas 9. Ya. Okey, boleh? Alright. Saya rasa awak dah buat. Okey, pelajar, soalan nombor 4. Tentukan nilai tempat yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Nilai tempat ialah asas kuasa berapa. Asas kuasa berapa. Dan soalan ni saya dah buat dalam buku latihan. Saya cuma bincangkan semula. Okey, saya ambil soalan C. Okey, sekarang sifar ni. Okey, sifar ni tengok. 6001 asas 7. Okey, dia garis kat sini. Maksudnya 7 kuasa 1. 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Jadi nilai tempat dia 7 kuasa 1. Okey, saya ambil yang F. 683 asas 9. Okey, jadi 9 kuasa 1. Okey, boleh? Okey, nombor 5. Tentukan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Nilai digit maksudnya nombor itu awak darabkan dengan nilai tempat. Okey, jadi saya bincangkan dua soalan sebab soalan ni saya dah suruh buat. Okey, 111 sifar asas 2. Jadi yang bergaris, okey ni. Jadi kita tengok dia punya nilai tempat ialah 2 kuasa 0, 1, 2. 2 kuasa 2. Jadi kalau dia punya nilai digit 1 darab 2 kuasa 2. Jawapannya ialah 4. Okey, seterusnya I. 2, 3, 1 asas 4. Okey, jadi nilai tempat untuk 3 ialah 4 kuasa 1. 3 darab 4. Jadi jawapannya 12. Okey, senang kan? Okey. Seterusnya, tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. Nilai nombor ni maksudnya kita kena guna kaedah pengumpulan tadilah. Setiap nombor darabkan dengan nilai tempat, kita dapat nilai digit bagi setiap nombor. Lepas tu kita tambahkan. Okey. Jadi pelajar, saya percaya saya belum suruh awak buat ni. Jadi buat ini sebagai homework. Okey, yang mana saya tak bincang buat sebagai homework dalam buku yang awak ada. Jadi minggu ni saya dah minta awak hantar buku Mat tu. Jadi awak buat dalam buku Mat 1. Okey, saya bincang soalan A lah. Okey, 2, 3 asas 6. Jadi maksudnya kat sini saya guna pen merah untuk tunjuk nilai tempat. Ni 6 kuasa 0. Sini 6 kuasa 1. Jadi nak cari nilai nombor 3 darab 6 kuasa 0 tambah 2 darab 6 kuasa 1. Okey, setiap nombor tu darabkan dengan dia punya nilai tempat. Dapat nilai digit, tambahkan. Ini namanya kaedah pengumpulan. Okey, seterusnya gunalah kalkulator awak. 3 darab 6 kuasa 0 ialah 3. Okey, 2 darab 6, 12. Okey, 12 tambah 3 dapat 15. Okey, selesai. Okey, soalan yang kedua, cikgu tunjuk, cikgu ambil C. Nampak macam banyak sikit. 1100101. Asas 2. Jadi yang mana dia punya nilai tempat, cikgu guna pen merah. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Okey, kemudian awak darabkan dan awak tambah. 1 darab 2 kuasa 0. Tambah. 0 darab 2 kuasa 1. Tambah. Kemudian 1 darab 2 kuasa 2. Tambah. Okey. 0 darab 2 kuasa 3. Tambah 1 darab 2 kuasa 4. Tambah 1 darab 2 kuasa 5. Okey, lepas tu tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Okey, seterusnya.
Tentukan nilai P dan nilai Q. Tentukan nilai P dan nilai Q. Jadi ini pun jadikan sebagai homework. Cikgu tunjukkan satu soalan. Soalan yang lain awak jawab ya. Macam biasalah cikgu ambil A. Okey, cikgu ambil yang paling senang lah supaya awak jawab yang susah. Okey. Jadi sini 1101 asas 2. Okey, jadi tengok sini. 1 darab 1101 asas 2. Cikgu tulis dia punya nilai tempat kat bawah 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, 1 darab 2 kuasa 0 dah ada. Okey, dah ada. Okey, yang ni. 1 darab Q. Okey, 1 darab Q mana? Kosong tak ada, dia tak letak kosong. Okey, kenapa tak letak kosong? Letak pun buat apa? Tak ada nilai. Okey, 1 darab Q. Sini 1 darab 2 kuasa 3. Okey, 1 darab 2 kuasa 3. Alright, 1 darab 2 kuasa 3. Maksudnya nilai P ialah P sama dengan 3. Sebab sini ialah 1 darab 2 kuasa 3. Okey, yang ni 1 darab 2 kuasa 2. Jadi Q dia ialah 1 darab Q sama dengan 1 darab 2 kuasa 2. Jadi Q ialah 2 kuasa 2. Q ialah 4. Selesai. Okey, itulah jawapannya. Seterusnya, soalan 8. Hitung nilai tambah, hitung hasil tambah nilai digit 8 dan nilai digit 3 dalam nombor 1823 asas 9. Okay, saya tunjukkan 1823 asas 9. Awak cari nilai digit 8. Okey, nilai digit 8 kita dapat daripada mana? 8 darab 9 kuasa berapa? 012. Okey, ini nilai digit 8. Okey, nilai digit 3 yang ni. Dapat daripada 3 darab 9 kuasa 0. Okey, cari nilai dia kemudian tambahkan. Okey, ini pun homework. Okey. Seterusnya, susun nilai berikut mengikut urutan menaik. Okey, jadi cikgu jawabkan A. Awak jawab B dengan C. Okey. 1102. Okey, 1102. 11012. 1112. 11102. Okey, pelajar, kalau menaik mestilah kita start daripada kecil ke besar. Jadi mana paling sikit nombor kat sini? Okey. Sini paling kecil. 110 asas 2. Okey, lepas tu ikut turutan macam nombor biasa. Lepas 110, contohnya lah 110, 111. 111 asas 2. Okey, lepas tu yang saya bulatkan biru ni dengan yang kuning ni mana lagi kecil? Kira dia punya digit ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni pun ada 4. Okey, tengok 1101. 1110. Mana lagi kecil? Mestilah 1101. Okey. Lepas tu 1110. Ini 01. Ini 10. Jadi ni lebih kecil. Inilah cara nak susun dia. Okey. Macam yang slide awal-awal cikgu tunjuk. Susunan nombor ikut nilai. Alright. Tak faham lagi? Okey, cikgu tunjukkan yang C. Okey, cikgu tunjuk yang C. 324. Okey, kita bayangkan ini nombor bulat biasa. Okey, 324, 124, 241, 231. Mana lagi kecil? Okey, 1, 2, 4. Okey, lepas tu 124 selesai. Lepas 124, 241 ke 231? 231. Okey, asas 5. Lepas tu 241 asas 5. Lepas tu 324 asas 5. Kalau asas dia sama tak ada masalah. Susun je macam nombor biasa. Okey, susun je macam nombor biasa. Kalau asas dia berbeza, awak kena tukar jadi asas 10 dulu. Lepas tu baru susun. Okey. Okey, susun nombor berikut mengikut tertib menurun. Okey, jadi soalan ini asas dia tak sama. Okey, saya tunjukkan satu. Ini juga homework. Okey, awak buat soalan A dan B. C saya tunjuk. Okey, yang ni kita tukarkan dia jadi asas 10. Jadi kena cari nilai nombor lah. 2, 5, 3. Asas 6. Okey, tukarkan dia pada asas 10. 2. 3 darab 6 kuasa 0 tambah 5 darab 6 kuasa 1 tambah 2 darab 6 kuasa 2. Okey, tekan pakai kalkulator. 3 darab 6 kuasa 0. Okey, tambah 30 tambah 2 darab 6 kuasa
2. Okey, 105. Okey, ni awak dapat 105. Seterusnya 161 asas 7. Cari dia punya nilai nombor. 1 darab 7 kuasa 0 tambah 6 darab 7 kuasa 1 tambah 1 darab 7 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. 1 tambah 42 tambah 49. Okey, yang ni dapat 92. Okey, seterusnya 2, 2, 2 asas 3. Okey. 2 darab 3 kuasa 0 tambah 2 darab 3 kuasa 1 tambah 2 darab 3 kuasa 2. Tak muat. Paksa rempit macam tu. Okey, 2 tambah 2 kali 3, 6 tambah 2 kali 9, 18. Okey. 26. Okey. Yang ni dapat 26. Jadi kita susunkanlah menurunkan daripada besar kecil. 105, 92, 26. Okey. Jadi kita tengok 105 nombor asas dia 2, 5, 3, asas 6. Okey, 92, 167, 161. 161 asas 7. 222 asas 3. Sama je, super tak payah susun. Okey, boleh cek jawapan ya. Okey pelajar, soalan nombor 11 juga homework. Jadi kita tengok, hitung beza nilai digit 5 antara nombor 1576, jadi 5 ni dengan 5 yang lagi satu. Okey, jadi awak carilah dia punya nilai digit. Macam mana cari nilai digit? Nombor darab dengan nilai tempat. Jadi yang pertama 5 darab 8 kuasa 012. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua 5 darab 7 kuasa 0. Okey, dapat nilai. Nanti carilah bezanya. Okey, cari beza. Itu saja. Cuba buat ya dalam komen 1. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih pelajar. Jangan lupa subscribe, like dan komen video cikgu ni. Okey, sebagai bukti awak tengok video ini. Okey, itu saja. Terima kasih.